telak di belakang ni faham. Kalau tak telak di belakang ni. Jadi dia panik je. Dia pasal apa body. Nanti dulu itu level, itu next level. Ini mak kata orang apa dia panggil apa? Jumanji, the next level. Tak baru ni. Ini bagi anu. Ini apa tu? Ya. Masuk. Tak betul lah Jumanji. Balik pulau kan. Ni try buka telefon dia, kan? Dia masuk. Dia kalau tu dia Okey, telefon nak masuk dah ni. Nak try. Ni sini. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, lama kita tak buat live. Hari ni kita buat live jap. Tengok member kita daripada workshop, daripada Johor dan daripada Penang datang belajar gearbox dengan kami. Belajar ilmu membaiki gearbox. Dan jadi kepada anda yang berminat dalam membaiki gearbox ataupun nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan macam mana nak belajar gearbox, jom bersama saya. Tinggalkan nombor telefon. Jadi siapa yang tengah live ni, boleh bagi komen sikit anda berada di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembukaan daripada saya Zaidi. Jadi siapa yang tengah live ni boleh bagi ataupun sampaikan anda berada di mana. Siaran okey tak? Suara okey tak? Kalau suara okey, siaran okey, tolong bagi komen sikit. Bagi komen sikit ha.
Okey, Abang Alim, siap Abang Alim Hari ni brother kita daripada Penang. Jadi kat sini kita buat santai-santai je. Malam ni kita buat live sekejap untuk bersama kita kawan-kawan kita daripada belah utara dan belah Johor. Sama-sama kita belajar ilmu membaiki gearbox. Jadi siapa yang tengah live dengan saya, kalau boleh share ataupun siapa ada pertanyaan, ada persoalan berkenaan dengan gearbox, berkenaan dengan transmisi, ada persoalan, ada permasalahan, boleh bagi dekat ruang komen ni, kita layan. Abang Din daripada Selayang. Okey. Assalamualaikum Abang Din. Jadi siapa yang tengah live ni boleh share sikit, boleh sampaikan sikit maklumat kepada rakan-rakan ataupun semua pengguna-pengguna kenderaan satu Malaysia. Kebanyakan kenderaan-kenderaan satu Malaysia ni banyakkan yang menggunakan transmisi auto. Jadi kita sampaikan maklumat yang mengatakan kita ada satu platform pakargearbox.com dan kita telah ramai melahirkan pakar-pakar gearbox yang ada pengalaman berkenaan gearbox satu Malaysia. Jadi termasuk Sabah dengan Sarawak. Matlamat kami untuk meramaikan workshop-workshop yang ada kepakaran dalam bidang gearbox. Jom bersama pakargearbox.com. Jadi ada persoalan, ada pertanyaan, boleh sampaikan. Jadi anda berada di mana, anda lokasi di mana, tolong sharekan ataupun tolong berikan di ruang komen ni. Sambil-sambil itu kita layan. Abang Saleh okey? Abang Syamil okey? Sihat semua? Jadi inilah platform kami. Kami kecil-kecil aja, tapi insyaAllah kami akan melahirkan seramai mungkin pakar-pakar yang dalam bidang transmisi ataupun yang ada kemahiran dalam bidang transmisi. Jadi kepada anda di luar sana, siapa owner-owner bengkel, siapa empunya bengkel-bengkel, workshop satu Malaysia, jom kita sampaikan ilmu ni, kita kongsi bersama. Jadi ramai yang boleh membaiki gearbox akan datang insyaAllah. Salam dari Penang, lo, Li Sifu. Abang Li kita daripada pagi sampai malam dia layan. Layan. Okey, untuk pengetahuan insya-Allah kami akan turun ke Sabah pada minggu satu lagi, mungkin dalam minggu satu lagi kita akan turun ke Sabah untuk masa tempoh 2 hari. Siapa yang berada di Sabah, minta tolong nanti PM kami akan turun ke Sabah. Jadi kami akan sampaikan ilmu ni, kami berkongsi ilmu ni kepada orang-orang Sabah. Tunggu kena ketibaan kami di Kota Baru insya-Allah dalam hari Isnin atau Isnin dan Selasa minggu satu lagi. Yes. Sanakan, siap Jadi siapa yang tengah live ni, siapa tengah live bersama pakar gearbox, minta tolong share-sharekan. Kita santai-santai je, kita lepak-lepak sambil-sambil tengah buat apa tu, boleh kongsikan dalam ruang komen. Jom. Baik, Mentro. Okey, Andri sihat dan dia. Okey, kami telah melahirkan ada bengkel-bengkel yang daripada Sabah, daripada Sarawak pun ada, daripada Semenanjung, daripada utara, selatan, pantai timur dan pantai barat. Pantai barat ada Okey, jadi kat sinilah kami punya matlamat untuk melahirkan seramai mungkin pakar-pakar dalam bidang gearbox untuk memudahkan para pengguna atas jalan raya. Sekiranya ada masalah gearbox, kita ada platform, ada kita workshop yang ada kepakaran dalam bidang gearbox. Kat sinilah matlamat kami untuk memudahkan para pengguna untuk mendapatkan maklumat yang detail ataupun yang lebih tepat kepada sekiranya ada berlaku masalah pada transmisi dia. Jadi siapa yang tengah live ni boleh share sikit. Ini adalah platform kita untuk mengetahui lebih dalam berkenaan dengan gearbox. Jadi minta tolong sharekan kepada grup-grup ataupun kepada anda punya Facebook untuk kita beri info kepada pengguna-pengguna yang mengatakan kat sini kita ada platform untuk detail berkenaan dengan transmisi. Jadi ada persoalan, ada pertanyaan berkenaan gearbox apa pun ataupun anda ada workshop nak tahu lebih lanjut macam mana nak belajar gearbox, okey, lepas ni boleh tinggalkan komen ataupun tinggalkan nombor telefon anda. Sambil itu kita layan-layan bersama workshop belah utara dan workshop belah selatan.
Jom kita gerakkan kita punya kamera ni. Jangan nak kerja. Ha? Jangan. Kira ambil 10 bodoh dekat dia. Siapa yang dah lama tak jumpa kita punya Sifu Rosli? Inilah muka dia di tengah malam. Abang Halim Kisalam. Alif mana? Halim Penang. Pak siapa tu? Pak siapa katanya? Makan bau. Tak. Jangan nak. Jangan kan. Jangan kan. Kita bagi pertama. Okey, Abang Saiful ada sampaikan satu bos Livina 1.8 Temenung. Berapa kos repair? Kalau biasanya kita akan masukkan treatment dulu bang. Kalau katakan dalam masa treatment masuk 2 botol, running sampai lebih kurang dalam tempoh 2 minggu atau 3 minggu. Kalau tak ada kesan positif, jabok kalau overhaul kos dia lebih kurang dalam 2,500 ke 2,800. Untuk Abang Saiful Hadi. Sekarang ni kita tengah buat gearbox ni Toyota Harrier. Overhaul Toyota Harrier. Kalau anda nak tahu, inilah sebuah gearbox Honda Civic FD. FD kan? Ya, betul. Okey, jadi yang gearbox ni adalah gearbox FD. Jadi siapa yang pengguna Honda, inilah gearbox anda. Jadi siapa yang tengah live ni boleh share-share sikit, tengok mana tahu kawan-kawan kita ada pernah pakai ataupun yang pengguna model-model Honda, yang tahu inilah gearbox Honda 5 speed. Okey, Abang Saiful, kalau katakan dah masuk treatment masih juga dalam keadaan termenung, kalau pagi-pagi tu biasanya seal dalam gearbox tu dah mulai keras, dah perlu overhaul. Dah cukup masanya gearbox tu untuk berkhidmat dengan kita, kita overhaul bang. Jadi apa yang anda saksikan sekarang ni ialah gearbox, sebuah gearbox Honda. Ni bahagian permukaan depan ya. Yang bearing ni. Ni oh.
Okey, siapa ada persoalan, ada pertanyaan boleh tunjukkan kat ruang komen. Nanti lepas habis live ni saya akan support dengan jawapan anda, insyaAllah. Jadi anda berikan persoalan, berikan pertanyaan di ruang komen. Nanti lepas ni saya akan jawabkan soalan ni, kemuskilan anda ni, insyaAllah. Gambar je nak jadi dia komen ni. Boleh. Nama Kak Farida ke, Tuan Farida ke, saya tahu. Tapi kalau nak belajar gearbox, boleh datang sini. Apa ini? Balik. Balik. Kita boleh je. Boleh buat boleh Okey, siapa yang berminat untuk belajar dalam bidang gearbox ni, boleh nanti lepas ni boleh PM saya ataupun tinggalkan nombor telefon, nanti kita bagi detail macam mana nak belajar ilmu membaiki gearbox. Terutama yang member yang siapa yang ada workshop, siapa yang ada sebagai foreman. Kat sinilah kita punya boleh bantu untuk belajar ilmu membaiki gearbox ataupun benda ni boleh dipraktikkan di workshop anda. Jadi kepada anda yang berminat untuk belajar ilmu membaiki gearbox, lepas ni boleh datang ke workshop saya di Seksyen 7 Shah Alam. Okey lah. Kita pakai ni, pakai gambar.
sikit tu. Kelas tu datang tu tak siap lagi kan? Itu dah bisa, mungkin dia tak tahu. Cuba cerita apa masalah gearbox. Gearbox ni masalahnya bila pertukaran gear menyentap daripada 1 sampai 5 menyentap. Lepas tu drop gear pun dah rasa tak smooth. Jadi biasanya masalahnya ialah pada bahagian dalam gearbox ni, dia punya clutch, dia punya seal semua dah kebiasaan dah keras atau clutch plate dah mulai haus. Ni masalah dia. Sama juga masalah yang berlaku pada model Toyota ni, Harrier ni, isu yang sama. Pagi-pagi masuk di termenung, menunggu lama dah. Kita dah cuba rawatan pertama kita dengan menggunakan treatment, tapi masih tidak boleh dapat menyelesaikan masalah tu. Maksudnya seal dalaman gearbox tu telah terlalu keras. Jadi kat sinilah apa yang kita buat. Kita rombak gearbox dia, kita overhaul gearbox dia, tukar bahagian dalam, tukar seal-seal semua, tukar clutch plate pada bahagian dalam, dan kita buat balik dia punya torque converter. Pasang balik, insyaAllah. Setakat kalau dalam 5 tahun tu, insyaAllah benda ni tidak akan berulang lagi. Yang penting penjagaan ataupun servis mestilah ikut jadual. Kau ada tak? Kau ada start kan? 25. Sekarang anda saksikan sekarang ni, kita nak servis bahagian valve body pula untuk model CVT. Kebiasaan bila kita overhaul gearbox, valve body harus diservis ataupun wajib diservis supaya bahagian dalam gearbox, dia punya valve semua dalam keadaan yang bersih dan tiada habuk. Kadang-kadang habuk ni yang mengganggu dari segi pertukaran gear ataupun kekotoran pada bahagian dalam valve body tu yang akan mengganggu pertukaran gear semasa kita nak buat calibration semasa pemasangan nanti untuk test drive. Biasa kalau overhaul gearbox, valve body mesti diservis. Apa yang anda lihat sekarang ni ialah untuk bahagian servis valve body untuk model-model CVT. Yang ini untuk model Proton CVT. Kepada anda yang baru masuk live saya ni, okey, sini adalah platform pakar gearbox. Cara-cara kita buat overhaul atau kita rombak gearbox, dan sama-sama kita mengajar ataupun kita ada kelas untuk belajar membaiki gearbox. Jadi kepada anda yang tak pernah tahu ataupun tak pernah tahu atau tak pernah tengok rupa dalam gearbox, kat sinilah bahagian ataupun komponen-komponen yang ada pada bahagian dalam gearbox. Pelayan. Oh, yes. Jangan masukkan apa dulu.
Kenapa? Boleh, Bang. Okey, ni. Spring. Warna ni banyak jatuh di kaki. Ini penting jaga itu, bang. Ni usul ni. Dalam kat ini boleh. Kat ni. Ini dengan pangkat sini. Lagi kenalan. Oh ni. Tak kenalan ni. Daripada keras dengan pan tu. Oh tu. Live tu. Ha? Ha? Kena tik tu. Dah lah. Okey. Siapa ada persoalan berkenaan dengan gearbox ke, atau persoalan berkenaan dengan masalah-masalah transmisi ataupun apa-apalah berkaitan dengan transmisi, boleh sampaikan ruang komen. Nanti lepas habis live ni, insya-Allah saya akan jawabkan persoalan anda. Sekarang ni kerja-kerja tengah membaiki sebuah buff body ataupun servis balik buff body.
Okay, Assalamualaikum kepada baru yang tengah masuk live ni. Kita layan jap gearbox malam ni. Jadi kepada anda, inilah ada platform kami untuk membaiki ataupun platform kami untuk sampaikan info berkenaan dengan gearbox. Jadi siapa yang tengah live ni minta tolong share sikit. Ada persoalan, ada pertanyaan berkenaan gearbox, bagi ruang komen, nanti saya jawabkan. Okay, sekarang ni kat belakang anda ni adalah sebuah gearbox Toyota Harrier. Gearbox ni masalahnya bila masuk di setiap pagi termenung, memang termenung, dan pertukaran gear pun dah mulai tak lancar, dah tak smooth. Jadi apa kita decide? Kita overhaul gearbox ni, kita tunjukkan ataupun kita rombak bahagian dalam gearbox, tukar bahagian clutch, tukar bahagian seal yang ataupun dalam overhaul kit ni semua tukar. Yang penting bila kita overhaul, tukar semua bahagian-bahagian dalaman gearbox, clutch plate, seal apa semua tukar untuk memberikan balik momentum ataupun beli balik ke dia kuasa ataupun tenaga seperti gearbox baru. Okey, sambil-sambil live tu boleh share sikit, saya tunjuk kepada anda. Ini sebuah gearbox yang Toyota Harrier, dalaman gearbox ataupun kenapa gearbox ni masuk di termenung. Bahagian daripada bahagian front clutch housing dah crash. Jadi saya tunjuk anda sekejap bahagian dia punya front clutch housing yang selalu kita petikaikan, selalu kita benda yang datangkan masalah pada gearbox setiap pagi masuk di tak berjalan, termenung. Bahagian front clutch housing saya buka dia mesti dalam bahagian dia punya front clutch housing, dia punya clutch dia. Ambilkan ada dua. Spring ataupun return spring atau pressure spring. Sekejap, kita tunggu kompresor berhenti dulu. Okey, saya nak sampaikan sikit info. Rasanya info ni sangat berguna kepada anda. Kenapa masuk di setiap pagi termenung tak berjalan? Jadi bila kita masuk treatment, kita jalan juga, dah pakai sebulan, tak ada respon. Maksudnya tak ada positif respon. Gearbox masih sama juga. Maksudnya pada bahagian dalam front clutch housing ni, dia punya seal lah terlampau keras. Jadi bila kita buka dia punya spring dia, clip kita buka, jadi kat sini adalah dia punya bahagian piston dia. Piston dia boleh pusing macam ni. Sepatutnya piston tak boleh berpusing dalam keadaan macam ni. Kebiasaan kalau boleh berpusing macam ni, maksudnya seal dalam gearbox tu dah keras macam batu, macam kayu. Jadi boleh kita buka macam ni je. Ya, inilah orang kata seal dah jadi keras macam batu. Sepatutnya bahagian piston seal ni dia ada biasanya bahagian piston seal ada dua bahagian. Satu bahagian luar ni mesti ada dia punya seal dan bahagian dalam ada dia punya seal. Jadi seal ni lah yang bagi pressure supaya minyak tak leaking bila pressure berlaku. Jadi untuk grip dan clutch dia.
Jangan jatuh dia, jangan jatuh. Kedudukan macam ni, dia akan memberi tekanan supaya bahagian shaft tu boleh berpusing. Tapi bila seal dah keras, jadi dia tak boleh bagi tekanan dekat bahagian piston ni, dan jadi berlakunya kebocoran pada bahagian dalam gearbox. Sinilah orang panggil internal leak ataupun kebocoran pada bahagian dalam gearbox. Jadi keras dah sini. Jadi kita nak tengok macam mana keadaan keras dia. Jom. Jadi siapa yang tengah live ni boleh bagi share sikit, bagi info sikit kepada anda punya Facebook ataupun share kepada grup-grup untuk kita sampaikan maklumat ni. Tak tolong kita sikit. Inilah seal yang selalu yang mendatangkan masalah pada kenderaan kita. Masuk di tak jalan, pertukaran gear menyentap. Bila panas okey, tapi bila sejuk je menyentap. Masuk gear tak jalan, tak smooth. Dah panas, running jauh lebih kurang dalam setengah jam ataupun sejam, okey balik pressure. Bila sejuk je problem balik. Inilah punca dia, salah satu punca yang menyebabkan gearbox kita bermasalah. Maksudnya getah pada bahagian dalam gearbox ni dah mulai keras. Benda ni selalu saya sampaikan, benda ni selalu saya kongsikan kepada anda semua. Inilah puncanya yang menyebabkan gearbox kita problem. Kenapa benda ni berlaku? Kenapa seal ni boleh keras jadi macam boleh patah ni? Oh, mantul-mantul. Hancur. Punca dia ialah sebabkan kepanasan dalam gearbox melampaui pada dia punya had dia. Contoh, kepanasan gearbox normal paling maksimum boleh cecah sampai 100 atau 120. Itu normal punya ataupun maksimum 120. Tapi bila kita biarkan ataupun cooling system pada bahagian gearbox tak cukup, kita punya cooling pada bahagian luar bawah radiator kita ataupun temperature engine kita biarkan dalam keadaan yang tinggi, tinggi, dia akan menyebabkan gearbox kita akan menyebabkan kepanasan. Dalam kelamaan getah pada bahagian dalam gearbox ni akan mulai keras. Kat sinilah puncanya. Jadi puncanya ialah kita kena jaga minyak dan pastikan minyak yang kita gunakan adalah minyak original. Jangan pakai minyak yang tiruan ke ataupun minyak yang grade low. Jadi pakai minyak yang original untuk memastikan dia boleh mengawal tekanan ataupun mengawal kita punya suhu walaupun dalam keadaan yang kritikal. Jadi kat sinilah yang pentingnya penggunaan ataupun penjagaan minyak gearbox. Pastikan minyak gearbox ditukar mengikut jadual. 20,000 untuk gearbox biasa, 30 atau 40,000 untuk gearbox CVT. Lebih bagus kereta yang dah lebih usia 100,000 km ataupun lebih kurang dalam 5 tahun. Pastikan minyak ditukar setiap setahun sekali tu tukarlah. Jangan biarkan sampai 2 tahun atau 3 tahun atau tak cukup mileage, kita biarkan lagi. Kat sinilah yang akan memberi kesan pada bahagian dalam gearbox kita. Sebab dalam gearbox auto banyak getah-getah ataupun banyak seal-seal yang perlukan treatment ataupun perlukan penjagaan dalam penggunaannya. Penting. Dah hancur dah. Jadi macam kayu-kayu. Sepatutnya sifat getah boleh dianjal. Hadiah. Ada getah? Tak apa, tolong ID, tolong ID. Tak apa, tak apa. Ini contoh getah yang ada pada bahagian gearbox barunya. Jadi selalunya kalau getah baru dia ada sifat menganjal. Ini sifat yang perlu ada dalam setiap gearbox ataupun getah-getah yang perlu ada dalam gearbox boleh menganjal. Tapi dah kalau ada macam ni dah keras, inilah yang akan mendatangkan masalah pada bahagian dalam gearbox kita. Ini penting, ini adalah perkongsian dari saya. Minta tolong share sambil layan-layan gearbox malam ni. Okay? Polis. Lari. Okey, rasa kalau bermanfaat, minta tolong share. Yang jatuh belakang. Sebab sekarang ni penggunaan gearbox auto ni semakin banyak atas jalan raya. Jadi penggunaan tu adalah penting ataupun penjagaan tu adalah sangat penting untuk kita supaya kita lebih alert ataupun lebih berjaga-jaga supaya tidak mengganggu ataupun tidak melibatkan kos yang tinggi pada bahagian maintenance kita. Jom kita saksikanlah. Okey, macam ni bahagian yang seal-seal yang dah kita servis, kita bersihkan, masukkan seal baru. Pastikan seal ni dalam keadaan baru. Housing mesti bersih, tak ada habuk.
Yang penting masa pemasangan tu mestilah getah ataupun kompartmen dalam gearbox dibersihkan. Jangan ada haba besi, jangan ada kekotoran. Pastikan dalam keadaan yang bersih. Dan pastikan bahagian ni timbul. Kalau tenggelam, jangan pasang. Nanti bila test pressure, jadi bocor. Termasuk bahagian dalam ni. Pastikan dia timbul. Barulah kita buat pemasangan. Masa nak pasang tu, tautkan minyak tu ataupun kita masukkan treatment kita. Baru kita pasangkan pada bahagian dia punya housing ni. Okey. Jadi inilah platform kami untuk menyampaikan info berkenaan dengan transmisi. Sebab bila kami banyak buat aktiviti membaiki gearbox ataupun membaiki transmisi, banyak persoalan ataupun banyak pertanyaan customer yang tidak memahami apa konsep CVT, macam mana nak jaga CVT. Main gedah je. Kat sinilah yang faktor yang akan melibatkan kerosakan ataupun melibatkan kos atau belanja yang tinggi kepada mereka. Lepas dah rosak baru nak cari info ataupun dah rosak barulah nak cari maklumat berkenaan dengan gearbox. Kat sinilah penting sebab gearbox adalah kompartmen yang paling tinggi berbanding dengan enjin. Gearbox kos belanjanya lebih besar daripada membaiki sebuah enjin. Jadi kepada anda, ini adalah maklumat yang penting ataupun maklumat yang bagus untuk dikongsikan bersama. Jadi apa yang anda perlu buat, anda hanya share ataupun bagi ruang komen ataupun ada masalah boleh bagi kat ruang komen, insya-Allah nanti akan saya sampaikan. Jadi kat sini saya tunjuk sikit bahagian ataupun bagaimana kita servis solenoid. Ini adalah mesin ultrasonic. Fungsinya untuk membersihkan bahagian-bahagian solenoid. Kalau solenoid terkotor, kita masukkan dalam mesin ni, kita basuhkan dia. Dia lebih kurang macam masak goreng nugget je, dia punya mesin dia. Kita setting temperature lebih kurang dalam 80. Kita runningkan lebih kurang dalam 5 minit, dia akan running. Jadi dia akan membersihkan bahagian-bahagian dalaman ataupun bahagian yang kotoran yang ada pada bahagian solenoid valve. Sini pula ialah bahagian pemasangan ataupun selepas kita bersihkan bahagian solenoid valve. Sorry, bahagian valve body dan solenoid valve sini. Dan kerja-kerja pemasangan. Kerja pemasangan mestilah teliti. Pastikan valve jangan terjatuh. Kalau terjatuh, dia selanting, memang tak boleh buat apa. Hukum karma, buang. Dia lebih kurang bentuk dia lebih kurang macam sarang anai-anai. Inilah benarnya. Okey, dah. Kita rehat-rehatlah. Jadi siapa ada persoalan, siapa ada pertanyaan berkenaan dengan transmisi ataupun berkenaan dengan gearbox ataupun nak tahu apa yang kita tips-tips penjagaan, boleh sampaikan di ruang komen. InsyaAllah kalau saya tak sempat ni, saya punya admin akan membantu menjawabkan persoalan anda. Yang penting jika anda dapat info, anda dapat maklumat berkenaan penjagaan transmisi, kat sinilah yang akan menyelamatkan kewangan anda. Sebab apa? Gearbox problem belanja tinggi. Boleh melibatkan ribuan ringgit. Kalau gearbox baru sekarang ni memang boleh mencecah sampai puluhan ribu ringgit. Dan untuk pengetahuan anda, akan datang gearbox second hand akan susah untuk kita masukkan ke kereta kita. Dan nak dapat gearbox second susah sekarang ni. Terutama yang model-model Pro 2, model-model Proton, susah untuk mencari ganti gearbox second hand. Jadi kat sinilah untuk anda, pastikan anda mendapat maklumat yang tepat berkenaan dengan penjagaan gearbox ataupun penjagaan transmisi anda, supaya anda tidak melakukan satu kos
ataupun anda mengeluarkan kos yang tinggi sekiranya masalah gearbox. Ini info ataupun maklumat kita berkongsi bersama. Jadi siapa anda yang ingin belajar berkenaan gearbox, jom datang ke sini ke JV Auto ataupun ke workshop saya. Kepada anda workshop, owner-owner workshop, owner-owner bengkel, jom belajar ilmu membaiki gearbox ataupun belajar bagaimana untuk membaiki gearbox. InsyaAllah anda boleh memudahkan pengguna-pengguna jalan raya satu Malaysia. Okey, itu saja perkongsian ataupun sharing saya untuk malam ni. Yang penting minta tolong share atau persoalan kat ruang komen. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.